Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Kementerian Pendidikan Tinggi menyerahkan kepada pengurusan institusi pengajian tinggi bagi menunjukkan solidariti kepada rakyat Palestin mengikut garis panduan serta kebebasan masing-masing. Menteri Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, walaupun tiada sebarang arahan mengenainya, namun pengurusan universiti boleh menterjemahkannya dengan cara tersendiri. Masing-masinglah dia ada autonomi. Okay. Kita tahu macam mana kita bukan sekolah. Sekolah Kuala Lumpur yang semua. Kita ni universiti, kita menguruskan koordinat. Lain-lain universiti masing-masing dia ada kebebasan dia. Tak, kita bukannya itu semua maknanya dia orang pun simpati, tapi masing-masing cara masing-masing lah. Pelajar IPT juga disaran menjayakan tabung sumbangan untuk rakyat Palestin yang dikelolakan universiti masing-masing. Sejak konflik Palestin-Israel tercetus, beberapa universiti telah melancarkan tabung misi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Garis panduan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan sangat jelas dalam memastikan Minggu Solidariti Palestin berlangsung harmoni. Serentak itu, KPM tidak akan berkompromi dengan sebarang unsur ekstremisme, provokasi serta penggunaan replika senjata sepanjang pelaksanaan minggu berkenaan. Tegas Menteri Bertanggungjawab Fadilah Siddiq, tindakan sewajarnya sedia diambil sekiranya terdapat sekolah yang ingkar dengan garis panduan itu. Saya masih lagi membuat penegasan bahawa solidariti Palestin di semua sekolah-sekolah adalah digalakkan, ya. Dan ini penting untuk kita memahamkan dan menanam nilai-nilai yang positif di kalangan anak murid kita. Dalam masa yang sama, kita tidak kompromi unsur-unsur radikalisme, ekstremisme, keganasan dan replika senjata tidak dibenarkan sama sekali berada dalam kawasan sekolah. Jadi kita minta semua pihak, khususnya yang di bawah institusi pendidikan, untuk memberikan perhatian penuh kepada garis panduan yang telah pun kita keluarkan. Kementerian juga sudah menjalankan siasatan lanjut berhubung dakwaan terdapat sekolah menggunakan replika senjata semasa menjalankan program Solidariti. Sebelum ini tular di media sosial video yang memaparkan penggunaan replika senjata yang dipercayai berlaku di sebuah sekolah rendah. Bagi memastikan tiada pihak yang mengambil kesempatan atas sumbangan tabung Palestin, Melaka akan terus memantau sumbangan terutama di institusi pengajian tinggi IPT, sekolah serta masjid. Serentak dengan itu, Majlis Agama Islam Melaka MAIM dilantik bagi menyelaras bantuan berkenaan. Orang ramai juga disaran menggunakan saluran betul untuk tujuan itu. Sumbangan itu yang pertama, kalau daripada masjid bolehlah disalurkan kepada MAIM. Selepas itu, mana-mana institusi juga sama kepada MAIM, dan MAIM akan menyalurkan sumbangan tersebut kepada pihak JAKIM. Jadi saya galakkan orang ramai kalau nak nyumbang, gunakanlah channel yang ini, bukan channel ataupun bukan saluran-saluran yang lain. Kan kita bimbang tak sampai ke apa ke, ada yang orang mengambil kesempatan dan sebagainya, kita bimbang dekat situ. Setakat ini, MAIM telah menyalurkan RM100,000 kepada JAKIM untuk tujuan berkenaan. Pahang sekali lagi melancarkan tabung Pahang for Palestine 2.0 bermula hari ini dengan permulaan RM100,000 sumbangan kerajaan negeri. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail memberitahu tabung ini dibuka kepada seluruh rakyat Pahang, agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO. Pahang daripada dulu lagi tidak pernah jemu, tidak pernah penat untuk membantu Palestin. Dulu kita bagi RM700,000. Hari ini kita nak lancar lagi tabung untuk Palestin. Kerajaan negeri Pahang akan memberi kepada tabung Palestin sebanyak RM100,000, tuan-tuan dan puan. Sebelum ini, RM700,000 berjaya dikumpul melalui tabung yang sama dengan digunakan untuk baik pulih bangunan yang musnah dalam serangan. 3 trailer membawa barangan perubatan, makanan serta minuman berjumlah RM7.2 juta yang sebahagiannya sumbangan rakyat Malaysia untuk warga Palestin akan bertolak ke sempadan Mesir Palestin menuju ke Gaza selewat-lewatnya Isnin ini. Ketiga-tiga trailer sepanjang 12 meter yang membawa kesemua barangan bantuan itu akan bertolak dari Kahirah ke Bandar Al-Arish yang terletak 45 km dari lintasan Rafah yang memisahkan Mesir dan Gaza.
Timbalan Presiden Muslim Camp Malaysia Muhammad Johari Ismail menerusi kenyataan menyebut kerja-kerja memasukkan barangan bantuan kecemasan itu ke dalam kotak dan dibawa naik ke atas lori mula dilakukan semalam dibantu oleh sukarelawan yang berada di Bandar Kahirah Mesir sejak 10 hari lepas. Al-Arish kini menjadi pusat pengumpulan barangan bantuan untuk ke Gaza dan sebuah stadium digunakan bagi tujuan berkenaan. Kementerian Komunikasi dan Digital bercadang melaksanakan satu simulasi phishing scam sebagai antara langkah proaktif meningkatkan lagi kesedaran masyarakat mengenai keselamatan cyber dan ancaman scam. Menteri Fahmi Fadil berkata ini penting memandangkan kes jenis scam dan penipuan dalam talian masih lagi tinggi sekaligus menjadi masalah serius di negara ini dengan golongan usia antara 17 hingga 40 tahun paling ramai menjadi mangsa. Mungkin akan saya bincang dengan beberapa pihak dalam GBS, Gabungan Anti-Scam, untuk kita laksanakan seawal mungkin. Ini akan membantu untuk tingkatkan kesedaran. Isunya ialah bila kita bercakap tentang satu bentuk scam, mungkin minggu depan ataupun petang ini, kalau sekarang kita sebut mungkin petang ini telah direncana scam yang baru. Jadi ini antara kekangan kerana mereka terlalu kreatif. Ya, penjenayah-penjenayah yang sangat kreatif. Jadi kita sedang teliti dari beberapa aspek. Saya berpandangan untuk bergantung harap kepada jelajah saja belum mencukupi. Ya, dan boleh dirancangkan dengan beberapa cara yang lain. Beliau menyatakan perkara ini selepas menghadiri Jelajah Anti-Scam Kebangsaan 2023 peringkat Sabah. Sabah merupakan negeri keempat siri jelajah selepas Selangor, Kuala Lumpur, Perlis serta Sarawak. Program serupa akan turut diadakan di Kelantan, Johor sebelum dijangka berakhir di Putrajaya. Tindakan undang-undang bakal dikenakan terhadap mana-mana majikan termasuk pihak berkuasa tempatan PBT yang tidak mematuhi perintah gaji minimum 2022. Tegas Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mustafa Saadmud, kementerian telah memberi peluang namun masih terdapat majikan yang ingkar. Gaji minimum 2022 ini, kegagalan pematuhan perintah tersebut merupakan suatu kesalahan di bawah Seksyen 43 Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011, Akta 732 dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM10,000 bagi setiap pekerja. Sehingga 15 Oktober lepas, Jabatan Tenaga Kerja Sabah telah memeriksa 7,123 tempat kerja di seluruh negeri dengan 286 majikan telah dikesan melakukan kesalahan di bawah Perintah Gaji Minimum 2022. Baik, untuk perkembangan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Khairatul Nisa Samsudin, silakan. Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Baiklah, kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat lebih dahulu paparan imej satelit bagi tinjauan cuaca semasa dan dapat dipastikan keadaan cuaca lembap lebih dinominasi di negeri-negeri semenanjung Malaysia berbanding di negeri Sabah dan juga Sarawak. Awan-awan aktif ini dilihat mampu untuk berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Begitu juga di negeri Sabah dan Sarawak melibatkan bahagian tengah dan juga barat negeri Sarawak serta di bahagian pedalaman, pantai barat dan juga Tawau di negeri Sabah ini dilihat mampu untuk berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Menjelang esok pagi pula, keadaan cuaca yang lembap juga masih lagi dilihat boleh berlaku terutamanya melibatkan bahagian pedalaman semenanjung Malaysia iaitu di bahagian pedalaman negeri Perak, Pahang dan juga Selangor. Begitu juga di bahagian pedalaman di negeri Sabah dan juga Sarawak. Namun menjelang jam 8 pagi esok, keadaan cuaca dilihat cerah mampu untuk berlaku di negeri-negeri semenanjung Malaysia dan juga di negeri Sabah. Keadaan hujan dilihat hanyalah mampu untuk berlarutan di bahagian Kapit di negeri Sarawak. Baik, ini sahaja yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sosial seperti yang tertera. Sekian melaporkan Khairatul Nisa Samsudin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
juta ringgit diperuntuk kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM bagi kerja-kerja baik pulih dan keselenggaraan Rumah Keluarga Angkatan Tentera RKAT. Daripada angka itu, 22 juta ringgit dihaskan kepada Pangkalan TLDM Lumut yang bakal memberi manfaat kepada hampir 12,000 pegawai, anggota dan ahli keluarga. Laporannya bersama Fahmi Muhammad Nur. Pegawai Memerintah KD Malaya Komander Muhammad Khairun Zakaria berkata, kerja-kerja baik pulih dan senggaraan 2,000 unit rumah telah bermula September lalu dan dijangka siap sepenuhnya pertengahan bulan hadapan. Ia melibatkan kerja-kerja penggantian bumbung, mengecat blok bangunan, penukaran paip, pembaikan bilik air dan penukaran perabot di bahagian dapur. Dengan kerja-kerja ataupun pertukan yang diterima oleh TLDM, terutamanya Pangkalan TLDM Lumut khasnya, kerja-kerja senggaraan yang dibuat ataupun baik pulih yang dibuat ini dapat melestarikan lagi warga TLDM, terutama sekali bagi anggota yang bertugas di laut. Keluarga-keluarga mereka yang tinggal di dalam rumah keluarga ini dapat hidup dalam keselesaan sebabkan kerja-kerja yang ataupun kerosakan yang telah berlaku dapat dibaik pulih. Setakat ini, semua kerja-kerja baik pulih dan senggaraan telah mencapai tahap 45% siap. Satu pasukan khas juga ditubuhkan bagi memastikan kerja-kerja baik pulih mematuhi prosedur operasi standard SOP dan dapat disiapkan dalam masa ditetapkan. Kumpulan khas yang dianggotai oleh pegawai dan anggota sendiri bagi memantau secara dekat kerja-kerja senggaraan yang telah dibuat. Ini bagi memastikan skop kerja dan juga perkara yang telah ditetapkan dilaksanakan untuk mengikut jadual dan juga skop kerja yang telah ditetapkan. Setakat ini semuanya baik, berjalan dengan lancar dan tiada apa-apa yang perkara yang tidak diingini berlakulah. Sementara itu, warga The Navy People yang ditemui menzahirkan penghargaan di atas keprihatinan kerajaan menjaga kebajikan mereka. Saya rasa berbesar hati dan berbangga kerana pihak kerajaan daripada YB Mehan, MINDEF, ATM dan khasnya daripada TLDM sendiri dapat menunaikan asas warga yang berhinap di RK ini dengan lebih selesa dengan perbaikan yang lebih okey lagi lah. Saya lihat banyak benda-benda kerosakan, contohnya macam paip bocor lah. Bila kita nak guna je, ada bocor, leaking, habis banjir rumah. Tapi sekarang dah, bagi saya lah, saya nampak macam dah okey. Tak ada lagi isu. Tapi mungkin ada setengah-setengah lagi yang mungkin dalam masih pembaikan lagi. Tapi insyaAllah lah, mungkin akan datang untuk di-repair kan. Lebih rasa selamat lah sebab sebelum ni saya selalulah kena tinggal sebab suami kapal Kinabalu kan kapal yang abang kata kerap berlayar. So kita kena berdikari tu banyak. So lepas daripada diorang dah baik pulih banyak sangat benda ni, memang mudah lah. Tak ada jadi masalah untuk kita suri rumah ni lah. Langkah membaik pulih dan menyelenggara Rumah Keluarga Angkatan Tentera ini diharap dapat membantu menyediakan kediaman yang lebih kondusif untuk warga TLDM. Laporan Fahmi Muhammad Nur, RTM. Perak bakal menjadi antara hub pelancongan kesihatan berikutan pertambahan hospital swasta yang menawarkan pelbagai kepakaran bidang khusus. Menteri Besar Datuk Seri Sahrani Muhammad berkata, setakat ini terdapat 7 hospital swasta yang beroperasi di Bandaraya Ipoh dan 3 hospital lagi akan siap dalam masa terdekat. Kerajaan negeri juga memantau perkembangan pembangunan pusat rehabilitasi neurorobotik dan cybernik kebangsaan yang dibangunkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Pegeso di Bandar Meru Raya. Jadi insya-Allah kita menjangkakan akan ada lagi pertambahan sekurang-kurangnya 3 hospital swasta yang akan siap dibina dan beroperasi pada masa terdekat. Di antaranya termasuklah Pusat Perubatan Sunway di Tambun, Kuil Medical Center di Jalan Sultan Nazrin Shah yang sedang dalam pembinaan, manakala Hospital Seri Botani baru saja memulakan operasinya pada bulan Mac lalu. Datuk Seri Sahrani melancarkan Pusat Strok Hospital Pakar KPJ Ipoh yang menggunakan mesin pemecut linear model Electra Versa HD Linac yang mampu membunuh sel-sel kanser dengan lebih tepat dan pantas.
Banjir di Perak ketika ini bukan berpunca daripada Sungai Perak tetapi berkaitan dengan sistem perparitan. Perak macam biasa. Cuma ada air yang now tidak begitu. Di Sungai Perak, semalam saya pergi ke Great, air Sungai Perak macam biasa. Cuma ada air yang turun daripada bukit, begitu lebat sekali hujannya dan kandungan air yang begitu besar tak dapat ditampung oleh perparitan yang sedia ada. So, itu yang menyebabkan banjir. Jadi nak kata banjir kilat pun tidak sebab dia sudah dipanggil banjir temendung. Dia mengambil masa yang agak panjang. Kerajaan negeri juga telah mengarahkan Jabatan Pengairan dan Saliran Perak meneliti kaedah penyelesaian untuk menyediakan saluran bagi mengalir keluar air banjir tersebut ke Sungai Perak. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak mencatatkan penurunan kepada 106 orang berbanding 263 orang pagi tadi dan kesemua mereka ditempatkan di 2 PPS di daerah iaitu Hilir Perak dan juga Kerian. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 65 penduduk terjejas berlindung di PPS Dewan Seberguna Padang Tembak sementara PPS Sekolah Kebangsaan Cakak Lobak di Kerian menempatkan 41 penduduk terjejas. Met Malaysia meramalkan ribut petir berlaku petang ini di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung dan Hilir Perak. Hujan lebat diramal berlaku di Bagan Datuk, Perak Tengah, Kuala Kangsar, Kinta, Batam Padang dan Mualim. Pelakon Badrul Muhayyad 55 tahun meninggal dunia ketika tidur di sebuah rumah inap desa di Taman Paujaya pukul 10.50 pagi tadi. Dan berita sedih itu disahkan isteri Nur Haryati Zulkifli kepada pelakon N. Abdullah. Dan ketika dibungi memaklumkan pemergian pelakon filem Harry Boy dan Azizah The Legend itu disedari isterinya kira-kira pukul 9 pagi dan difahamkan Allahyarham Badrul tidak mengalami sebarang penyakit yang serius. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah ACP Tan Cheng San mengesahkan menerima laporan berhubung kematian Badrul. Siasatan lanjut sedang dijalankan. Jenazah Allahyarham Badrul dibawa ke Hospital Seberang Jaya untuk dibedah siasat bagi mengetahui punca sebenar kematian. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil menerusi hantaran di Instagram rasmi mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Badrul. Perkembangan sukan, pengurusan KDFC mengakui mengalami masalah kewangan hingga menyebabkan tunggakan gaji pemain dan barisan kejurulatihan skuad utama Liga Super bermula Julai lalu dan perkara itu disahkan pemilik saham KDA FC Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar. Dan sebelum itu, beliau tampil memohon maaf dan mengambil tanggungjawab penuh serta berjanji akan menyelesaikan perkara berkenaan hujung tahun ini. Saya juga dengan segala rasa kerendahan hati dan ketidaksempurnaan diri ingin memohon maaf kepada Ketua Jurulatih Pasukan Liga Super, Coach Nafuzizin, barisan kejurulatihan, semua pegawai, staf dan pemain serta ahli keluarga mereka atas masalah kewangan atau lebih tepat lagi masalah aliran tunai cash flow yang sedang dihadapi oleh KDAFC yang telah menyebabkan masalah tunggakan gaji dan mengakibatkan persembahan pasukan yang kurang memberangsangkan. Beliau bersedia menjual saham-saham syarikatnya bagi mendapatkan dana untuk pembayaran gaji dan menyelamatkan KDAFC. Malah sedia berundur diri sekiranya ada pihak lain yang berminat untuk mengambil alih pengurusan kelab. Usaha mewujudkan sistem kereta api Borneo, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan kerajaan masih dalam rundingan bersama Indonesia dan Brunei Darussalam. Sebab ya YB Hasbi selaku Timbalan Menteri daripada GPS di Persekutuan sedang akan diberi amanah ialah untuk memperincikan perkaranya bukan saja Indonesia di Kalimantan, melibatkan Brunei dan juga melibatkan Sabah. Sabtu lepas, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg mendedahkan pelan untuk menghubungkan seluruh Borneo dengan mewujudkan sistem kereta api Borneo melibatkan Sarawak, Sabah, Indonesia dan Brunei.
Satu pelan akan dirangka bagi mengembangkan industri pelancongan inap desa Rumah Panjang di Sarawak. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Kin Sing berkata, dengan potensinya dalam menjana ekonomi penduduk adalah penting bagi komuniti luar bandar meneroka bidang tersebut. Dan setakat Ogos lepas, industri inap desa Rumah Panjang di Sarawak telah menyumbang RM1.87 juta kepada negara. Dalam tempoh sama, negara mencatat kemasukan 16 juta pelancong asing yang menyumbang RM49 bilion. Mungkin bagi 3 zon di Sarawak untuk usahakan ini jadi homestay. Jadi walaupun bagaimanapun homestay kita memang ada syarat, terutama sekali macam tadi saya kata mesti mau ada higienik, mesti mau jaga kebersihan, cleanliness semua kita mesti mau jaga. Datuk Seri Tiong Kin Sing memberitahu selepas program kesedaran pelancongan bersama komuniti di Rumah Engkabang Bintulu. Landscape politik yang berubah mendorong gabungan Parti Sarawak GPS tidak ambil mudah. Pelbagai faktor diambil kira termasuk menambat hati pengundi muda pada PRK Dun Jepak. Kita ikuti kupasannya oleh Syazwani Samsu. Meski menjadi kubu kuat kepada parti komponen GPS iaitu Parti Pesaka Bumi Putra sejak 1996, namun kecemerlangan itu tidak harus dipandang enteng. Justru kesinambungan pembangunan yang diperjuangkan Allahyarham Datuk Talib Zulkifli perlu menjadi fokus untuk merebut hati rakyat. Akan mengikut legasi YB yang terdahulu daripada Datuk almarhum Datuk Talib Zulkifli, dan ia akan meneruskan rancangan-rancangan yang telah ditetapkan oleh Sidaya. Pilihan Raya Kecil Dewan Undangan Negeri Jepak kali ini merekodkan pertambahan lebih 5,000 pengundi baharu berusia 18 hingga 30 tahun. Justru usaha untuk merebut 60% daripada jumlah keseluruhan pengundi baharu itu perlu diberi tumpuan. Undi 18 ini mungkin mereka tidak di Rumah Panjang, jadi mereka di bandar, dan kita wawakan program-program yang kita laksanakan, dan juga selepas ini nanti kita akan wawakan kita punya manifesto supaya anak-anak muda tahu apa yang kita rancang untuk Dun Jepak ini. PRK ini juga boleh dilihat sebagai menggugur sokongan terhadap GPS, terutamanya golongan muda. Iaitu lebih kurang 60% daripada pengundi baru Jepak adalah pengundi baru yang akan mengikuti keputusan PRK ini. Kaedah kempen dipelbagaikan calon bertanding bagi merebut undi pemilih Dun Jepak. Kedua-duanya sekali. Sama ada dia fizikal ataupun dia punya media sosial lah. So, I want to help the people. So, I coming out this time. So, I give rice. You see my rice? Already there. I have give out thousands of packet of rice already. Kita punya pelbagai cara. Ini salah satu sebagai kandidat yang baru. Engagement, outreach penting bagi saya memperkenalkan diri saya. Jadi ini pendekatan yang mana saya dididik lah di kalangan pengurusan tertinggi GPS supaya be humble and be friendly dan tunjuk be neutral who you are kepada pihak pengundi supaya mereka mengenali saya. PRK kali ini juga menjadi pentas ujian kerjasama GPS dan Pakatan Harapan. Terlihat PKR sebenarnya adalah antara pesaing yang hebat di Dun Jepak. Jadi apabila PKR mengambil keputusan untuk tidak bertanding untuk kali ini, jadi kita lihat adakah pengundi PKR ataupun pengundi Pakatan Harapan sebelum ini, adakah mereka akan beralih kepada GPS. Dan ini sebenarnya kita akan lihat
penterjemahan gabungan kerajaan perpaduan yang akan berlaku di Tun Jepak nanti. Apapun naratif dan manifesto yang dilakar, rakyat perlu bijak memilih pada 4 November nanti. Paling penting, kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat Jepang. Sazwani Samsul, RTM. Pengambil alihan Maswing oleh Kerajaan Sarawak bakal membawa banyak impak positif kepada ekonomi dan rakyat di negeri itu, antara fokus Bumi Kenyalang. Jadi untuk bicaranya langsung bersama Vanessa Mering di sana. Silakan V. Ya, terima kasih Miza. Sebelum itu kita ke perkembangan ini. Penjawat awam berkhidmat di Sarawak digesa untuk lebih berinovasi dan berfikiran terbuka ke arah melonjakkan lagi ekonomi negeri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata, mereka juga perlu berkeyakinan tinggi selain berani menerima risiko dalam mendukung pelaksanaan dasar ekonomi baharu berasaskan teknologi dan tenaga yang boleh diperbaharui. Menurut Premier, kemampuan berinovasi dan penerimaan terhadap idea-idea baharu telah meletakkan Sarawak ke hadapan berbanding negeri-negeri lain dan turut diperakui oleh negara luar. Ia melalui pelaksanaan ekonomi digital yang telah memberi banyak faedah kepada rakyat, terutama dalam teknologi komunikasi ketika dunia berdepan dengan wabak COVID-19 dan kini sedang mengorak langkah agresif ke arah ekonomi hijau. Dengan keupayaan tersebut, Sarawak bakal menjadi negeri berpendapatan tinggi sekaligus memberi manfaat kepada penjawat awam terutama dari aspek kenaikan gaji maupun elang. Pada majlis itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari telah menyampaikan beberapa anugerah, salah satunya Anugerah Inovasi Premier Sarawak kepada juara keseluruhan kumpulan Lens TAHIQ dari Jabatan Tanah dan Ukur Limbang. Sementara itu, pada majlis lain, Datuk Petinggi Abang Johari memberitahu Sarawak menyasarkan jumlah penyertaan peserta luar negara yang lebih besar untuk acara Perahu Naga Antarabangsa Sarawak bermula tahun depan. Katanya, hasrat itu akan dapat dilaksana apabila syarikat penerbangan milik kerajaan negeri mula beroperasi tahun depan. Tahun baru, kemungkinan kalau kita telah selesai dengan syarikat penerbangan. Jadi kita ada special flight sama ada through charter ataupun mount kita pun flight. Pakai kita promote untuk luar negara. Participating dalam kita pun kata. Menurut beliau, ramai peserta luar negara yang ingin menyertai Perahu Naga Antarabangsa Sarawak tahun ini, antaranya peserta Sepanyol yang ingin menghantar lebih dari 100 pengayuh tetapi tidak dapat menyertainya kerana terdapat sedikit kekangan. Beliau memberitahu pemberita selepas majlis iDoting dan perasmian Regata Sarawak serta perasmian Festival Craft Tekstil Borneo 2023 di tebingan Sungai Kuching. Tahun ini, acara Perahu Naga Antarabangsa Sarawak menyaksikan 7 kategori dipertandingkan dengan penyertaan 60 pasukan dari 20 buah negara. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail mengucapkan tahniah kepada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng yang dilihat sebagai seorang pemimpin yang berpandangan jauh. Keputusan mengambil alih syarikat penerbangan itu akan memberi banyak manfaat kepada rakyat Sarawak. Ianya bukan saja untuk memberi perkhidmatan bagi negeri Sarawak dan Sabah sebagaimana yang dilakukan oleh Maswing pada masa ini, ia juga melebarkan ke semenanjung Malaysia dan kepada kawasan-kawasan yang berdekatan dalam jarak 7 hingga 8 jam penerbangan. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Hari Sukan Negara, Hari Belia dan Limbang Bike Week 2023 di Limbang. Semalam satu memorandum persefahaman telah ditandatangani antara Kerajaan Sarawak dengan Hornbill Skyway Sdn Bhd dan Malaysian Aviation Group Berhad mengenai pengambil alihan saham dalam Maswing Sdn Bhd oleh Kerajaan Sarawak.
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mahu penduduk Jepak turun mengundi pada 4 November nanti. Jelas beliau yang juga naib Presiden kanan Parti Pesaka Bumiputra Bersatu PBB, meskipun ini hanya pilihan raya kecil PRK, namun mampu memberi impak besar terhadap hala tuju negara. Dalam keadaan walaupun hanya pilihan raya kecil, penting untuk kita meneruskan untuk kesinambungan perjuangan kita orang pemimpin lepas untuk disambung oleh orang baru untuk kelak suara kita orang didengar di Jepak tu. Beliau berkata demikian dalam program pemantapan MSPO dan perasmian Pusat Timbang Koperasi Penanaman Padi di Tatau, Bintulu. Hadir bersama Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom. Calon gabungan Parti Sarawak GPS bagi PRK Dun Jepak Iskandar Turki turut hadir menyantuni lebih 300 pekebun kecil di daerah berkenaan. Pengenalan industri koko di Sarawak kini sedang giat dilaksanakan, ini termasuk di Bintulu. Dan untuk maklumat lanjut, kita bersama wartawan Firdaus Arasi Idris. Silakan Firdaus. Terima kasih Vanessa di Studio Kuching. Bersama saya Firdaus Arasi Idris untuk berita langsung dari roadshow Tanaman Koko dan juga demonstrasi coklat buatan tangan yang berlangsung di bangunan Martabat RPLCBU di Bintulu ini. Baik, acara ini antara lain bagi menarik minat lebih ramai belia untuk terlibat dalam industri koko di Sarawak, terutamanya di Bintulu. Baik, bagi murai lanjut mengenai program kita hari ini, kita berlangsung dengan tetamu kita iaitu Pengarah Bahagian Pembinaan Teknologi dari Lembaga Koko Malaysia, Abdul Karim Cik Hamid. Selamat petang. Selamat petang Cik Firdaus. Okay, terima kasih. Untuk menghuraikan lanjut pertanyaan Cik Firdaus tadi, kita telah bermula daripada pagi tadi lagi, kita punya roadshow. Kita bermula daripada Kampung Kuala Segan. Di Kampung Kuala Segan kita fokus kepada penanaman koko, di mana kampung masih lagi luas dengan tanah apa semua, dan ini adalah untuk menampung permintaan yang agak tinggi bagi biji koko kering di Malaysia apa semua. Dan untuk di bangunan martabat pula, kena bangunan martabat berada di sekitar bandar Bintulu. So kita fokus kepada usahawan, kita fokus pada pembangunan usahawan coklat. Sebab itu di dalam kita punya program kita ada roadshow tanaman koko dan juga demonstrasi coklat buatan tangan. Kita nak pastikan dan kita nak bagi tahu kepada masyarakat Bintulu bahawa industri koko ni boleh dibuat di rumah ataupun coklat boleh buat di rumah. Dan caranya agak mudah, bukannya satu perkara yang agak rumit. Kalau dulu memang agak rumit, tapi dengan teknologi yang ada yang dibawa oleh Lembaga Koko Malaysia, dari segi tanaman sampai ke produk akhir amat mudah. Dia tidak susah seperti dahulu lagi, dan pendapatan adalah lumayan daripada biji koko sampailah kepada coklat. Bagaimana pula tuan melihat sambutan daripada usahawan di sini? Sambutannya amat menggalakkan kerana ia merupakan satu peluang perniagaan baru kepada masyarakat Bintulu. Di mana di Bintulu sendiri, kalau kita tengok kawasan Bintulu, kita ada seorang petani yang telah menang anugerah Cocoa of Excellence dekat Paris. Dan itulah menjadi kita punya point of sale kepada bahagian Bintulu, di mana Bintulu mengeluarkan produk koko yang berkualiti tinggi, produk koko yang berpremium. Itu yang kita nak galakkan sekarang ni. Itu yang kita nak promote sekarang ni dengan orang-orang Bintulu, bahawa benda ini tidak menjadi satu kesukaran untuk melaksanakan perniagaan coklat buatan tangan. Dan lagi pun kita di Sarawak, di pejabat kita di Kota Semarahan, kita ada sebuah kilang ataupun kita ada kompleks Sara Koko Cluster yang boleh menyediakan bahan tanaman tersebut terus. Dan ada apa antara produk yang boleh diketengahkan kalau di Bintulu itu sendiri? Di Bintulu saya rasa merupakan sebuah bandar baru, dan coklat pembuat coklat handmade coklat lah, kita panggil handmade coklat dalam bentuk pralin, dalam bentuk bar. Dan di kawasan Bintulu pun ada tanaman koko sendiri, macam saya cakap tadi, produk biji koko kering premium. Dan di situ kita boleh highlight kita pergi kepada single origin. Single origin merupakan satu produk yang baru yang trending dekat dunia sekarang ni. Permintaan ada tinggi, di mana kita proses biji koko di Bintulu dan untuk terus menjadi coklat di Bintulu terus. So itu adalah merupakan kita punya selling point kuat. Single origin, kita panggil single origin dia punya produk.
Terima kasih Tuan Karim. Baik, itu saja perkongsian kita dapat kongsikan dari bangunan Martabat RPLCBU ini bagi program roadshow tanaman koko dan juga demonstrasi coklat buatan tangan yang akan dikunjungi oleh Timbalan Perdana Menteri sebentar saja lagi. Untuk itu kembali bersama Vanessa di studio Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Firdaus. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa. Antara fokus negeri di bawah bayu, jumlah kes jenayah cyber di Sabah menunjukkan tren peningkatan sejak 2020. Perincangnya langsung bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan. Baik Miza, jumlah kes jenayah cyber yang berlaku di Sabah menunjukkan tren peningkatan sepanjang tempoh 2020 hingga September tahun ini. Sejumlah 4,687 kes dilapor dalam tempoh berkenaan melibatkan pelbagai kesalahan dengan kerugian lebih 100 juta ringgit. Ketua Menteri Datuk Seri Parlimen Haji Haji Nur berkata penipuan pembelian dalam talian merekodkan kes tertinggi dengan 1,823 kes, diikuti pawn scam 1,122, pinjaman tidak wujud 817, pelaburan 603, love scam 158 dan kesalahan di bawah Akta Jenayah Komputer 164 kes. Beliau berucap demikian dalam majlis perasmian Program Jelajah Anti-Skam Kebangsaan 2023 peringkat negeri Sabah di Universiti Malaysia Sabah UMS. Teks ucapannya disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Insinyur Sahimli Yahya. Semua itu Datuk Haji menasihati orang ramai yang menjadi mangsa jenayah cyber agar segera tampil membuat aduan. Laporan tersebut akan membantu pihak berkuasa membuat analisa trend penjenayah sekaligus mengambil langkah-langkah pencegahan sewajarnya untuk melindungi orang ramai. Ini termasuk mewujudkan polisi dan peraturan baharu yang lebih efektif kerjasama di peringkat antarabangsa untuk menjalin hubungan bagi perkongsian maklumat serta melabur dalam teknologi baharu untuk mengesan dan mencegah teknik-teknik penipuan dalam talian dengan segera dan berkesan. Jabatan Kerja Raya JKR Sabah sentiasa terbuka menerima aduan dan komen orang awam bagi meningkatkan kualiti infrastruktur di negeri ini. Menterinya Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata, maklum balas orang ramai penting dalam usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan untuk rakyat. Kita kena tengok case to case basis macam mana kita tackle, kerana macam jalan persekutuan ada konsesi yang dilantik oleh kerajaan persekutuan. Dan kita kena tengok sama ada kerosakan itu tertakluk dalam kerja-kerja rutin atau kerja-kerja berkala atau kerja-kerja kecemasan. Ya, kita terbuka apabila menerima sebarang komen ataupun aduan, kita akan melihatnya dengan terperinci sebelum membuat segala tindakan susulan. Datuk Syahelmi berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Malam Apresiasi Kementerian Kerja Raya Sabah KKRS 2022 bertemakan Strengthen Bonds, Embrace the Moments. Sempena majlis ini, seramai 3 orang kaki tangan KKRS menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang KKRS 2022 sebagai penghargaan kerana memberikan perkhidmatan yang efisien, berkualiti dan berintegriti. Kerajaan negeri memerlukan penjawat awam yang sihat, cerdas, cekap dan mampu berdaya saing bagi menjayakan Pelan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Kerana itu, Ketua Menteri Datuk Seri Parlimen Haji Nur berkata, kaki tangan awam digalakkan bersukan demi kesihatan fizikal dan mental. Datuk Haji Ji menyatakan demikian dalam Majlis Penutupan Pesta Sukan Muhibah JKM ke-13 tahun 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Katanya, kerajaan negeri sentiasa memberi galakan dan sokongan kepada kaki tangan awam agar terlibat dalam aktiviti sukan. Menurut Datuk Haji Ji, sebagai organisasi utama menerajui pentadbiran negeri, JKM memerlukan tenaga kerja yang berkualiti di semua
semua peringkat agar mampu memberi perkhidmatan yang cepat, tepat dan berkesan kepada rakyat. Justru Pesta Sukan Muhibah JKM merupakan medan terbaik rekreasi selain menjadi tempat perkongsian idea dan pendapat dalam kalangan penjawat awam bagi memantapkan lagi organisasi masing-masing. 11 acara sukan dipertandingkan dalam kejohanan sukan dwi tahunan itu. Ia disertai 6 pasukan terdiri Jabatan Ketua Menteri Perdana, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, Jabatan Tanah dan Ukur, Perhutanan Sabah, Yayasan Sabah dan Sawit Kinabalu. DBKK muncul juara keseluruhan selepas memenangi 9 pingat emas, tempat kedua milik kumpulan Yayasan Sabah manakala Jabatan Tanah dan Ukur di tempat ketiga. Program Bermukun Seborneo 2023 edisi Sabah akan berlangsung malam ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Dilaksana menerusi konsep showcase yang melibatkan gandingan pemukun dari Sabah, Sarawak dan Labuan selain artis tempatan dan tanah air. Perinciannya kita bersama dengan Iswadiman Samsudin di SICC Kota Kinabalu. Silakan Iswadiman. Baik Syarizam, showcase Bermukun Seborneo 2023 edisi Sabah ini akan disempurnakan perasmiannya oleh Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin Arif 7.30 malam nanti. Suka saya kongsikan, Bermukun ini sebenarnya satu program tradisi bagi masyarakat negeri Sarawak dan ia merupakan satu acara berbalas pantun berirama antara lelaki dan wanita. Secara kebiasaannya diadakan ketika rombongan merisi ataupun meminang. Bermukun ini juga turut diadakan ketika majlis-majlis keramaian khasnya masyarakat di Sarawak. Bagaimanapun, Bermukun mula diadaptasi oleh masyarakat Kedayan dan Melayu Brunei setelah adanya perjanjian persefahaman MOU antara RTM, RTB dan RRI bagi menjadikan Bermukun ini sebagai kesenian gendang yang diangkat sebagai acara dasar dalam program 3 negara iaitu Malaysia, Brunei dan juga Indonesia, sekaligus menjadi sumbangan integrasi serantau terhadap ketiga-tiga negara. Ia susulan latar belakang masyarakat dari ketiga-tiga buah negara ini dari rumpun yang sama, bukan sahaja budaya dan logat pertuturan yang sama, malah kedudukan geografi adalah berjiran dan berbatas langsung. Untuk showcase Bermukun Seborneo 2023 edisi Sabah malam ini, antara yang akan dapat disaksikan, Sabah bakal menyajikan persembahan Ampok Bulan, Sarawak dengan persembahan mereka Sayang Sarawak, Cinta Berahi dan Menyubu. Labuan pula kita akan saksikan persembahan Seri Banun dan joget Mainang. Malam ini juga kita akan menyaksikan persembahan artis tempatan Jacqueline Chia dan persembahan Bob Yusof. Jadi kepada warga Kota Kinabalu, bolehlah datang beramai-ramai menyaksikan showcase Bermukun Seborneo 2023 edisi Sabah yang berlangsung malam ini. Selain menyaksikan showcase Bermukun ini, pengunjung juga boleh melawat gerai-gerai pameran Expo Halal Sabah yang juga kini sedang berlangsung ketika ini. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Syarizam. Terima kasih Swadiman. Kerajaan negeri memberi jaminan tidak akan menamatkan perkhidmatan ketua daerah, ketua anak negeri dan wakil ketua anak negeri di Sabah. Keputusan tersebut bagi memastikan semua perancangan pembangunan kerajaan dilaksanakan secara efektif dan berkesan. Semua pemimpin-pemimpin akan dikekalkan, tiada yang akan ditamatkan. Okey, kecuali mereka yang ada masalah, tidak menjalankan tugas ataupun yang sudah uzur, yang susah berkhidmat pada masyarakat. Datuk Dr. Joakim yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan memberitahu RTM ketika ditemui selepas merasmikan Pesta Gong Matunggong. Katanya kerajaan sentiasa memantau perkembangan prestasi setiap pemimpin di peringkat akar umbi. Beliau turut memberi jaminan penilaian prestasi pemimpin akar umbi sentiasa dibuat berdasarkan keupayaan dan prestasi di kawasan masing-masing. Baik, sekian paparan dari Sabah petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kita kembali bersama dengan Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Syarizam.
RTM Labuan perlu relevan, relatable dan lovable untuk terus menjadi stesen penyiar yang dekat di hati pendengarnya. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman menyatakan seiring usia 37 tahun penubuhannya, RTM Labuan perlu terus menjadi radio komuniti atau hyperlocal. Apa yang harus kita buat adalah kita kena menambah ilmu dan kita kena peka kepada perkembangan di sekeliling kita. Contohnya, kita dah 37 tahun Labuan FM. Jadi, dalam 37 tahun itu, kita harus sentiasa meremajakan pendekatan kita supaya kita akan sentiasa relevan kepada keperluan-keperluan pendengar, keperluan penonton masa kini. Beliau memberitahu selepas menjadi tetamu menerusi slot bicara eksklusif di Labuan FM. Hyperlocal ini adalah mengetahui segala benda yang berlaku dalam komuniti itu. Jadi apabila kita mengetahui segala yang berlaku, komuniti itu akan sentiasa menonton dan juga mendengar kita. Mereka juga akan tahu pekerja-pekerja di Labuan FM ini mereka buat research. Jadi secara langsung kita menunjukkan yang kita ni ilmu kita tinggi, pendekatan kita bagus dan kita sentiasa relevan kepada komuniti yang kita bawa. Jadi mereka akan menghormati usaha yang kita buat. Jadi radio komuniti itu sangat relevan. Lebih lagi untuk masa ini. Beliau turut meluangkan masa bersama warga kerja RTM Labuan di lokasi penerbitan konsert HTH Hiburan Tanpa Henti Labuan FM bertempat di Dewan Konvensyen Ujana Keuangan Labuan. Hadir sama Timbalan Pengarah Program Radio Fazilah Hashim dan Timbalan Pengarah RTM Labuan Fauziah Siddiq. Dua individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung hantaran di media sosial yang mengandungi kenyataan berbaur ugutan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Pichi semalam. Dan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain dalam kenyataan mengesahkan individu pertama yang disyaki pemilik atau pengendali Facebook Nekat Hikers Ventures berusia lingkungan 51 tahun ditahan di kawasan Bandar Baru Bangi Selangor, dan individu kedua pula yang dipercayai pemilik atau pengendali akaun Facebook Jagat Zoo berusia 27 tahun ditahan di kawasan Bukit Mertajam, Pulau Pinang, dan kes masih di peringkat siasatan. PDRM menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 507 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kementerian Kerja Raya telah menyelesaikan 676 aduan berkaitan masalah jalan raya dalam tempoh 1 hingga 30 hari, manakala 236 aduan sedang dalam proses tindakan. Memuat naik perkara itu dalam laman Facebook, Menteri Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata 912 daripada 3,403 aduan yang diterima melalui aplikasi My Jalan bermula 1 Ogos hingga 23 Oktober lepas melibatkan jalan kendalian agensi kementerian. Manakala selebihnya 2,491 aduan ialah jalan negeri dan jalan pihak berkuasa tempatan PBT. Semua aduan membabitkan jalan di bawah seliaan kementerian melalui Jabatan Kerja Raya dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia selain jalan negeri dan jalan PBT masing-masing di bawah bidang kuasa kerajaan negeri serta PBT yang terlibat. Pada masa sama, beliau akan mengadakan perbincangan bersama kementerian lain yang terlibat bagi bekerjasama dalam menangani isu berkaitan dengan jalan raya. Selangor mencatatkan kes keganasan rumah tangga tertinggi iaitu 4,690 kes berbanding negeri lain di seluruh negara bagi tempoh 2020 hingga Ogos 2023. Kenyataan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Aiman Atira Sabu menyebut angka itu berdasarkan statistik PDRM yang menunjukkan kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan di seluruh negara adalah 22,908 kes. Justru bagi menangani perkara berkenaan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah menubuhkan skuad wajah pada 2021 yang sehingga kini telah merekodkan penyertaan 328,558 ahli.
1,012 program psikososial skuad wajah telah dijalankan dalam komuniti di seluruh negara dengan 72,942 individu telah disantuni. Saintis negara dari Fakulti Sains dan Sumber Asli Universiti Malaysia Sabah, Profesor Dr. Justin Sentian diiktiraf sebagai rakyat Malaysia pertama menjalani ekspedisi di Antartika semasa musim sejuk dan paling lama berada di Antartika iaitu 7 bulan. Dan setelah menjalani penyelidikan musim sejuk berkaitan perubahan iklim di semenanjung Antartika dalam keadaan cuaca melampau, beliau selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. 197 sampel gas dari udara, salji, ais laut dan air laut telah diambil untuk kajian kandungan spesies halokarbon seperti bromokarbon serta memperoleh data yang merekodkan variasi kepekatan ozon permukaan dan beberapa spesies gas hidrokarbon sepanjang musim sejuk di Antartika. Antara cabaran yang dilalui adalah menghadapi keadaan cuaca yang sangat ekstrim dengan suhu udara mencapai negatif 44 darjah Celsius dan kelajuan angin dengan ribut salji mencecah 120 km sejam serta cuaca yang tidak menentu dalam sehari yang menyukarkan beliau untuk mengambil sampel kajian. Walaupun ada kekangan sedikit dari segi timing, maksudnya hari ini saya nak keluar menjalankan pendidikan, tapi tak boleh disebabkan keadaan cuaca yang ekstrim. Jadi mungkin kena tangguh dalam 2, 3, 4 hari baru boleh keluar. Tetapi dari segi keseluruhan timeline itu, karena kita dah extend 2 bulan, segala-galanya berjalan dengan baik dan tidak apa-apa masalah. Beliau juga berharap kajian dapat menyumbang kepada kalangan saintis kimia atmosfera serta kepada seluruh masyarakat tempatan dan global untuk lebih memahami perhubungan kompleks dengan isu-isu semasa seperti perubahan iklim dan penipisan ozon di Antartika. Ekspedisi 7 bulan itu dilaksanakan bersama rakan penyelidik Profesor Julio Equidiro dari Chile di stesen penyelidikan milik Chile yang terletak di Pulau King George, Antartika yang dianjurkan oleh YPASM dengan kerjasama Organisasi Instituto Antartico Chileno dan Kedutaan Chile di Malaysia. Persatuan Suri dan anggota wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Puspanita mengambil inisiatif menganjurkan program Puspa Fit at Community bagi meraihkan Hari Sukan Negara tahun ini dan ia selari hasrat membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat yang mendukung kerangka Malaysia Madani dan visi Sukan Negara 2030. Terutamanya dalam satu program yang begitu bermakna, terutama dalam Puspa Fit ya, untuk menjaga kesihatan dan untuk bukan saja dalam etika sukan tetapi juga riyadhah dan ada untuk tarikan lah supaya kita dapatkan orang meminat. Kadang-kadang kita dah biasa sangat dengan hidup kita, asyik-asyik dengan handphone saja, screen time, kita tidak ada interaksi. Program melibatkan kerjasama strategik bersama Kementerian Belia dan Sukan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Pejabat Parlimen dan Majlis Perwakilan Penduduk Parlimen Bandar Tun Razak. Antara acara sukan termasuk aerobik ton, perlawanan, persahabatan bola jaring dan sukanika. Turut hadir yang di-Petua Puspanita Puan Sri Norizam Cik Muhammad Nur. Keunikan dan warisan Kepulauan Borneo diperkenalkan menerusi penganjuran Festival Budaya Borneo BFC 2023. Festival 2 hari yang jelung kali diadakan di Semenanjung mempamerkan budaya, muzik, tarian, hasil kraf dan keunikan makanan dari Sabah dan Sarawak. Presiden Persatuan Fashion, Permodelan dan Pageantry MFMPA Dr. Jason Hee yang juga penganjur berkata Festival Budaya Borneo ini akan memberi peluang orang ramai lebih mengenali budaya Sabah dan Sarawak. Borneo Culture Festival ni adalah kali yang pertama kita buat di Semenanjung Malaysia. Jadi kita nak merapatkan jurang antara Sabah, Sarawak dengan Semenanjung. Walaupun kita jauh, kita buat rapatkan. Selama ni kita tahu apa yang kita buat ni untuk Malaysia je, Semenanjung. Tapi kita ingat juga culture daripada Semenanjung Malaysia, daripada Sabah dan Sarawak. Kena unity dia. Dia punya etik, dia makanan, dia punya tarian, dia punya culture.
memang unik sangatlah. Beliau memberitahu media selepas merasmikan Festival Budaya Borneo BFC 2023 di Subang Perit, Selangor. BFC 2023 juga memperagakan preview Minggu Fashion Selangor edisi Borneo dengan menampilkan pemenang-pemenang program Ratu Cantik memperagakan rekaan busana terkini inspirasi etnik Borneo. BFC 2023 mendapat kerjasama daripada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Pusat Beli Belah Subang Perit, Park Royal Collection Kuala Lumpur, GoGo Putri serta Rapid Borneo Freight and Shipping. Saingan Sukan Para Asia Hangzhou 2022. Kontijen para negara meraih satu lagi pingat gangsa pada hari terakhir Temasya hari ini sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan 39 pingat. Dan bagi mendapatkan perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Amirul Aizat Muhammad Syafiee di Hangzhou, China. Silakan Amirul. Baik, terima kasih untuk makluman anda. Kontijen negara cemerlang setelah berjaya mengutip pingat melebihi sasaran yang ditetapkan. Hari ini, kem olahraga menyumbangkan pingat terakhir buat negara melalui acara larian 1,500 meter kategori T20 menyaksikan Muhammad Nordin Ibrahim meraih pingat gangsa. Acara yang berlangsung di Stadium Pusat Sukan Huang Long itu memperlihatkan Nordin berjaya menamatkan saingan dengan catatan 4 minit 19 saat. Dengan berakhirnya acara itu, kontijen negara berjaya menyumbangkan pingat sebanyak 7 emas, 15 perak dan 17 gangsa. Dalam pada itu, malam ini Majlis Penutup Sukan Para Asia Hangzhou 2022 yang akan berlangsung di Pusat Stadium Sukan Olimpik Hangzhou. Dan saya kira setakat itu saja yang dapat saya kongsikan. Nantikan laporan selanjutnya secara langsung dari bumi Hangzhou ini, khusus untuk Sukan Para Asia 2022. Kita kembali ke studio, silakan. Baik, berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.